buat. Jadi sebab itu tidak bangkit soal dasar-dasar tidak dirundingkan. Kalau tak ramai wakil rakyat di pembangkang itu bukan salah kita lah, sebab rakyat telah membuat pemilihan pada pilihan raya. Baik, mari kita bergerak ke hadapan. Saudara Tuan Haji Nasarudin, kita lupakan aspirasi, komitmen atau ideologi. Apakah kita boleh wujudkan satu macam kefahaman, keperluan untuk kita bergerak menggunakan kekuatan yang sedia ada ke hadapan? Saya yakin boleh, insyaAllah. Boleh ini, kalau disebut tentang cabaran, tadi cabaran sekarang ini, cabaran kepada semua rakyat Malaysia. Kerajaannya, rakyatnya, parti pembangkangnya, NGO-nya dan sebagainya. Dan bagi saya yang paling penting dalam konteks cabaran ini adalah untuk kita membentuk satu rasa bagaimana untuk appreciate perbezaan yang ada di kalangan kita. Dan kita takbir perbezaan ini, perbezaan yang secara tabiinya memang telah ada, kan, cuma bagaimana untuk kita mentakbir perbezaan-perbezaan sama ada dari segi politik, sama ada dari segi bangsa, bahasa, agama dan sebagainya. Sebab tadi saya sebutkan ayat Qurannya, memang telah dijadikan manusia ini berbagai-bagai bangsa, dan saya rasa inilah juga ajaran agama lain. Tapi dijadikan mereka berbagai bangsa, keturunan dan sebagainya ini untuk ditakbir kehidupan mereka itu secara sebaik yang mungkin. Baik, bersediakah misalnya PAS duduk bersama-sama dalam satu jawatan kuasa atau komiti bipartisan untuk melihat secara tuntas dan khusus mengenai isu perpaduan kaum ini? Jemputlah kami, insyaAllah kami datang. Apakah DAP bersedia untuk melihat isu ini bukan lagi sekadar isu yang membabitkan soal politik dan soal kepentingan? Memang kita selalu lihat dari sudut kemanusiaan. Saya rasa itu tidak merupakan masalah. Tetapi isu yang juga dibangkitkan ialah bahawa kita harus menerima hakikat kelainan kita. Sebab itu kita ada konsep yang kita kenal sebagai Malayness, Chineseness, Indianness dan sebagainya. Tetapi ini juga berlandaskan kepada aspek yang sifatnya amat perkauman. Bagaimana kita nak mengikis sedikit sebanyak? Apakah Dr. Dennison percaya bahawa akan wujud satu bangsa Malaysia? Sebab pandangan saya terhadap bangsa Malaysia ini, kita satu negara berbilang kaum, agama, bahasa dan sebagainya. Tapi kita sudah ambil bahasa Malaysia sebagai bahasa kami. Apa yang mustahak adalah satu revolusi mental. Saya boleh beri satu contoh. Pandangan saya, revolusi ini mesti mula di kalangan kaum Melayu. Sebab apa saya kata ini adalah sebab sejarah 1946, 1948 punya battle. Di mana kaum Bumiputra memberi peluang untuk kaum-kaum lain menjadi warga negara tanah Melayu. Contohnya adalah macam Haidar Yaakob, di mana dia belajar dalam sekolah Cina. Sekarang dia marah sekolah, going to Peking University. Dan dia bersebut dalam surat khabar ini, China is a rising economy, and I believe that Mandarin will be one of the most important languages of trade in the world. Ini anak Melayu yang global pandangan mereka. So bagaimana kita boleh wujud satu psikologi kepercayaan bahawa takkan kita hilang agama, bangsa, bahasa kami, tapi kita boleh dalam situasi global ini a new Malaysian lah yang wujud, di mana kita boleh lihat kekuatan bangsa Cina ataupun kekuatan bangsa India, dan dalam konteks global ini kita menggunakan kekuatan ini supaya kita kompetitif dalam dunia moden ini. Baik, Datuk, adakah Datuk yakin bahawa mungkin satu generasi daripada sekarang kita tidak akan lagi bercakap mengenai isu? Tapi saya yakin akan berlaku. Sebab saya dah sebut tadi, macam kata negara India. Sebenarnya tidak ada bangsa India. Tapi semua orang persepsi dari luar mengatakan bangsa India. India itu sendiri berbagai-bagai bangsa duduk di situ.
Andhra Pradesh, Telugunya, semuanya. Berbilang bahasa, berbilang cara makan dan budaya. Tapi menggunakan satu bahasa, Hindi, ataupun bahasa Inggeris, untuk penyatuan. Jadi, tapi orang di luar kata bangsa India. Ini tidak Cina. Orang Hokkien tak faham apa Cantonese cakap. Sebenarnya banyak bangsa di sana. Tapi ribuan tahun telah berlalu, penyatuannya menggunakan bahasa Mandarin. Akhirnya pada hari ini orang sebut bangsa Cina. Walaupun bangsa tidak wujud sebenarnya kalau betul-betul kita kaji. Jadi saya yakin, insyaAllah, itu mungkin bukan satu generasi, tapi kalau kita semua berusaha ke arah integrasi, satu hari insyaAllah akan wujud bangsa Malaysia. Lebih penting daripada itu, Datuk, kalau kita perhatikan, apakah kita merasakan untuk masa depan yang dekat ini, untuk waktu yang dekat ini, kita cuba menyelesaikan semua masalah-masalah kecil. Apakah Datuk fikir formula yang digerakkan oleh Barisan Nasional dalam menangani isu perpaduan ini? Apa yang kita buat itu semua ke arah penyatuan sehari-hari. Masa itu terpulang, kita tidak tahu. Tapi kita jangan putus asa. Kita jangan cepat putus asa, kecewa. Kita kena tahu itu bahawa untuk mewujud satu bangsa ini tidak boleh lakukan dalam masa satu generasi. Mungkin bergenerasi. Apa yang saya minta ialah supaya rakyat Malaysia semua menyokong apa yang sedang dilakukan oleh kita. Saya percaya insyaAllah kalau kita dapat sokongan ini, satu masa nanti akan wujud. Baik, Saudara Lim, kita ada waktu yang sangat terbatas. Apakah Saudara Lim yakin bahawa misalnya kalau diperlukan DAP boleh sedikit mengenepikan persepsi mengenai apapun yang dikatakan mengenai DAP sebagai parti Cina atau parti yang pada satu ketika dulu ataupun mungkin dipandang orang sebagai parti chauvinis misalnya untuk kepentingan perpaduan ini? Saya amat yakin dengan apa itu kesediaan rakyat Malaysia. Kerana saya rasa kalau kita tidak campur tangan dalam hal ihwal mereka memang saling bantu-membantu. Dan yang penting sekali, saya rasa kalau dari segi DAP, kita sememangnya bukan parti perkauman. Dan di sini saya sebagai satu contoh dengan Datuk tahu bahawa saya sedia mendorong semua. Baik. Ini kerana ini waktu yang sangat terbatas. Ini kerana kita semua anak Malaysia. Kita semua anak Malaysia. Baik. Tuan Haji, apa pandangan Tuan Haji? Saya bagikan Tuan Haji kesempatan untuk menjawab soalan saya. Apakah harapan kita untuk masa depan? Mengambil kira bahawa ini adalah perkara yang harus kita berikan perhatian. Harapannya ada. Kalau kita mahu. Soalan sekarang ini bagaimana kita mengurus mahu ini. Mahu ini maksud saya ini adalah biarkan ruang demokrasi yang ada dalam negara kita ini kita buka. Sudah ada. Bukan saya tak menafikan kewujudan ruang itu, tapi kita buka lebih ruang ini supaya dapat kitanya setiap rakyat ini berperanan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Saya fikir kita semua bersetuju dalam hal untuk memastikan bahawa kita mahukan supaya Malaysia menjadi sebuah negara yang kuat, yang maju dan berjaya, tetapi terasnya adalah pada perpaduan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih bagi PRTN kepada 4 orang tokoh yang didatangkan. Datuk Seri Muhammad Nazri, Tuan Haji Nasaruddin, Dr. Denison dan juga Saudara Lim Guan Eng. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perbincangan ini dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan untuk membincangkan isu yang membabitkan soal perpaduan dalam debat perdana anjuran RTM. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.